sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluargaku saatnya sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang, yeah, yeah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam edisi Siasat minggu ini dan saya Husanda Susila Ida Yaakob. Sudah lebih setahun dunia bergelumang dengan pandemik COVID-19. Pasti ramai yang terkesan baik dari segi kesihatan maupun impak ekonomi. Tidak kurang yang hilang pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Mau tidak mau hidup perlu diteruskan. Macam-macam perkara diikhtiarkan bagi memastikan perut diri dan keluarga tidak berbunyi. Pendek kata, dapur tetap kena berasap. Justru ada yang memilih untuk berniaga. Bila perniagaan dijadikan pilihan demi meneruskan kelangsungan hidup, maka soal modal sudah tentu menjadi isu pokok. Itu belum lagi kena tunggu urusan dokumentasi dan menanti kelulusan permohonan lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan yang kadang-kala kita tahu memakan masa yang panjang. Di beberapa bandaraya besar negara jiran, niaga jalanan menjadi kebiasaan jika kita mengunjungi negara terbabit. Namun bagai cendawan tumbuh selepas hujan, situasi itu juga kerap dilihat di beberapa lokasi di negara ini. Penjajah jalanan ini tertumpu di kawasan padat penduduk, antaranya Shah Alam, Seremban dan beberapa lokasi lain. Kawasan tumpuan persimpangan lampu isyarat. Sambil membawa produk jualan turut digantung di leher, banting tertera barangan jualan siap dengan harganya serta ada yang sertakan nombor telefon untuk tempahan. Sebaik lampu isyarat bertukar merah, mereka berjalan antara deretan kenderaan cuma menarik perhatian pemandu. Yang dijual lazimnya jeruk buah dan minuman. Namun yang menjadi persoalan, adakah ia dibenarkan atau pihak berkuasa hanya membiarkan mereka berniaga atas faktor kemanusiaan atau belas kasihan? Pastinya faktor keselamatan peniaga dan pengguna jalan raya yang perlu jadi keutamaan. Sebelum ini ada pihak berkuasa yang telah mengambil tindakan undang-undang terhadap peniaga jalanan ini. Bagaimanapun maklum balas netizen di media sosial dilihat tidak menyokong tindakan berkenaan. Ramai yang berpendapat situasi semasa ketika ekonomi yang agak mencabar dan ramai rakyat yang dalam kesusahan. Mungkin pihak berkuasa juga dalam dilema kerana jika tidak diambil tindakan ianya merupakan satu kesalahan dan sekiranya dibiarkan mengundang kecaman masyarakat. Apapun pilihan untuk menjalankan perniagaan di persimpangan lampu isyarat bukan pilihan yang terbaik. Manakala tidak terpaksa berjalan di bawah panas terik matahari sehingga 8 hingga 10 jam. Dan ada hari tertentu pula hujan sehingga menjejaskan pendapatan. Namun kerana keterpaksaan mencari sesuap nasib, mereka sanggup melakukannya demi mencari rezeki yang halal. Kami cuba mendekati peniaga jalanan di beberapa lokasi. Kru edisi Siasat turun padang bertemu beberapa peniaga jalanan yang menjual minuman di persimpangan lampu isyarat di Puncak Alam, Selangor baru-baru ini. Macam mana mereka ni? Alhamdulillah bang, boleh bang. Start pukul apa? Start dari pukul 10 bang. Oh, pukul 10. Sampai pukul? Sampai pukul 3. Oh, okey. Hari ni macam mana? Cuaca okey? Panas? Alhamdulillah bang. Panas okey. Panas lagi best lah. Semua jual air ni? Semua kali semua sama. Oh, sama. Jual air je lah? Jual air je bang. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluargaku saatnya sanggup biar ku tak makan. Salah seorang penjajah yang menjalankan aktiviti perniagaan menjual air di kawasan persimpangan lampu isyarat Puncak Alam yang ditemui berkata, pada awalnya mereka sekadar mencuba tetapi sambutan pelanggan amat menggalakkan.
try lah buka kedai macam mana kan. Kiranya macam memanglah kita pun fikir juga keselamatan tu, tapi apa pandangan daripada pelanggan tu memang kami fikir. Jadi itulah kami nak buat pun, kami pun tengah berjalan dengan pandemik sekarang kan, kami pun tak cukup, kewangan pun tak stabil. Jadi kita terpaksa, bukan kami nak pun, kami pun terpaksa juga sebab nak sambung hidup macam tu kan. Kami semuanya orang tak, kami semua ni pun terpaksa sebenarnya. Tu je. Tapi bila lama-lama mula-mula kami macam mencuba. Lepas tu bila tengok macam pelanggan macam support, kami pun bila kami beri beritahu lah ada hati, adik ingat ya mak bapak, adik keselamatan kami jaga hati. Tapi kami memang ikut. Bagi mereka, keadaan cuaca yang tidak menentu juga menjadi kebiasaan. Berpanas, berhujan, itu yang mereka tempuhi untuk mencari rezeki. Bak kata pepatah, alah bisa tegal biasa. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan semula di Selangor bermula 13 Januari lalu, pendapatan mereka turut terjejas kerana bilangan kenderaan yang melalui kawasan terbabit juga berkurangan. Kalau yang lagi senang sebelum lah. Sebab customer lagi ramai lah kan. PKP susah sikit. Sepatutnya kami ada 3 tempat. Tapi sebab PKP kami buka sini saja. Salah satu lagi dekat Bukit Jelutong, yang satu lagi dekat Kampung Bukit Subang. Kampung Melayu Subang. Antara kawasan lain yang menjadi tumpuan penjajah jalanan di Selangor ialah di persimpangan lampu isyarat Seksyen 13 Shah Alam. Kembali bersua. Sebelum rehat tadi, kita dengar bagaimana luahan peniaga yang menzahirkan rasa syukur. Meskipun pendapatan yang diperolehi tidak selumayan mana. Namun demi meneruskan kelangsungan hidup, ia mencukupi dan paling penting diperoleh daripada sumber yang tidak bertentangan dengan norma manusia dan agama. Itu memang Suzy Tabib. Biarlah suka macam mana sekalipun untuk mencari rezeki. Asalkan jangan jadi kaki songlap, tak pun kaki temberang. Biar anak dan keluarga di rumah diberi makan dan minum hasil dari penat lelah tulang 4 kerat sendiri. Dan paling penting ialah halal. Saksikan laporan berikut. Kru edisi siasat juga turun meninjau lokasi yang menjadi tumpuan peniaga jalanan di Seremban, Negeri Sembilan. Hasil tinjauan mendapati ada 2 remaja menjaja jeruk mangga di kawasan persimpangan lampu isyarat berhampiran pusat beli belah terkenal di bandaraya itu. Difahamkan kebanyakan mereka yang menjalankan aktiviti perniagaan di lokasi terbabit dihantar oleh majikan mereka dari ibu negara. So macam mana payment Ikut balang, ikut komisen. kat kira puas hati lah gaji. Boleh juga, puas hati juga. Apa ni macam panas apa semua tak apa. Tak apa. Tidak biasa lah, betul boleh lah. Tak tahan, tapi dah lama dah biasa lah panas. Itu je punca rezeki kita. So memang kira usaha adik lah. Ada buat kerja lain ke apa? Tak ada, ini je lah kerja kita orang ada. So sehari boleh habis lah? Depends lah. Tak tahu lah. Tak tentu. Dia kadang ada hari tak habis, ada hari boleh habis. Menurut mereka, pihak berkuasa ada membuat rondaan dan menasihati mereka bahawa aktiviti perniagaan di kawasan terbabit boleh mengundang bahaya dan merupakan satu kesalahan. Macam ada orang kacau, polis kacau ke? Ada, polis kacau tu ada. Maksud dia orang datang nasihat ke macam mana? Dia datang nasihat, dia kata tak boleh berniaga kat sini sebab bahaya dalam lalu lintas kan. Itu je lah. Macam adik rasa bahaya tak? Memang bahaya, tapi tu orang. Tapi dia orang tak adalah saman ke apa-apa. Tak ada. Dia orang nasihat lah. Nasihat je lah. Macam majlis bandaraya Seremban tu tak ada gaya. Ada polis tak? Ada. Dia orang datang macam mana dia orang cakap? Ada orang datang, dia orang tanya sini memang tak boleh berniaga sebab bahaya. Lepas tu dia orang keluarkan surat saman lah. Dia orang ada saman juga? So maksud dia datang hari-hari ke dia datang macam? Ada lah, dia ikut kat lah. Kadang-kadang dia sebulan sekali datang, seminggu sekali. Dia lalu je lah, dia tak saman. Kata mereka,
masih ada lagi toleransi dalam kalangan pihak berkuasa dalam mengambil tindakan. Bagaimanapun, ada antara mereka yang pernah melalui detik-detik cemas yang hampir mengakibatkan kemalangan jalan raya. Jatuh, waktu kita orang berasa macam salah lah, tapi dia berasa salah lah. Masa tu adik lalu tengah jalan. Tak nampak masa dia datang. Buat tentu jalan je. Yalah, masa jalan je masih kena tak nampak. Kita orang pun tak pasal ni kan. Masa tu dia datang dari belakang tu, dari tengah-tengah, dia laluan tengah. Laluan tengah lain 3. Tu silap balik rasa. Dan tren menjajah di kawasan lampu isyarat mendapat reaksi yang pelbagai dalam kalangan masyarakat. Ada yang menyokong ikhtiar yang diambil peniaga-peniaga berkenaan kerana ekonomi ketika ini yang tidak menentu. Dan ada juga di antara mereka yang menzahirkan kebimbangan dengan keselamatan peniaga dan pengguna jalan raya lain, memandangkan aliran trafik agak tinggi, khususnya apabila tiba waktu puncak. Mari kita dengarkan pendapat mereka. Sejak pandemik COVID ni, saya tengok memang kegiatan menjual makanan di traffic light ni memang berleluasa, tapi sebenarnya kita faham keadaan pun tengah susah sekarang, ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi saya nampak masyarakat memberi sokongan lah, sebab saya perhatikan ramai yang membeli semasa traffic light berhenti. Tidak kurang juga yang melahirkan kebimbangan jika dibiarkan situasi terbabit berlarutan boleh mengundang bahaya kepada peniaga dan pengguna jalan raya lain. Bagi pendapat saya tengok daripada segi kesusahan tu, memang banyak orang memang dalam keadaan sekarang memang susah lah kan. Tapi kita tengok dari segi angle keselamatan, saya nampak benda tu agak bahaya pasal dia orang menjual tu di celah-celah kereta apa semua, lori besar kan. Kemungkinan tak berlaku lagi, tak ada dengar lagi kena langgar motor semua kan. Sementara itu, ada yang berpandangan pihak berkuasa perlu menggunakan budi bicara sewajarnya untuk menangani golongan berkenaan sebelum sebarang tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. Kalau kita nak halang, kalau kerajaan nak mengalah mereka atau mana-mana PVT nak mengalah mereka, cuba cari satu kaedah macam mana nak bagi dia orang peluang berniaga. Kita perlu upgrade mereka. Jangan kita asyik keluar saman sampai bila nak berlaku macam ni. Bila satu peringkat kita sekat dia, implikasi lain akan timbul, wujud. Selain itu, kebanyakan penjajah terbabit adalah golongan muda yang perlu diberi dorongan untuk terlibat dalam bidang keusahawanan dan memberi ruang kepada mereka untuk berdikari. Satu trend baru ini dah tentu memberi peluang kepada peniaga muda lah. Saya tengok generasi muda mana yang jual kat tepi jalan ni semuanya golongan muda lagi, baik lelaki atau perempuan lah. So memang baiklah untuk diorang mencari rezeki yang halal. Lebih-lebih lagi sekarang ni zaman ekonomi tengah susah, itu adalah satu peluang untuk diorang. Kembali bertemu masih dengan topik peniaga jalanan. Kru edisi siasat yang membuat tinjauan di pantai timur pula mendapati senario sama juga boleh dilihat sekiranya memandu di sekitar Kota Baru Kelantan. Kelibat anak muda yang kelihatan agresif dan kreatif membawa papan tanda yang digantung di leher sambil menjual pelbagai makanan. Saksikan. Seawal jam 8 pagi, Mamat Amin Hamzah antara yang gigih berjalan kira-kira 20 km sehari sekitar bandar Kota Baru untuk menjual ayam goreng. Meskipun penat, namun dia mampu memperolehi pendapatan kira-kira RM60 sehari, iaitu komisen RM1 bagi setiap bungkus ayam goreng yang dijual. Dia lazimnya akan bersama-sama rakan lain yang turut menjual pelbagai produk makanan seperti jeruk mangga, air minuman dan kentang goreng. Saya berjalan dalam 20 km sehari.
Daripada Pasar Siti Kerejah sampai ke Wak Kacaya. Saya berjalan tu niat untuk orang merasa ayam saya boleh dia boleh rasa sedap ke tak sedap. Mana tahu kalau dia rasa sedap, dia boleh datang lagi cari saya apa. Sebab saya buat ini untuk cari rezeki. Saya boleh pun untuk tak besar. Kalau saya jual sikit-sikit lah boleh saya hari-hari. Dari buat benda yang tak elok, tak berfaedah kat rumah tu, duduk lepak-lepak bagi kita niaga. Kurang-kurangnya boleh duit. Tidak mahu mensia-siakan masa yang ada, usaha dilakukan dengan ikhtiar menjual makanan di jalanan. Selepas habis KB tu saya kerja lain dulu. Mari sini sebab kerja gini sebab mudah nak minta. Tak perlu guna CJ apa-apa. Sebab ayuh pun tak ada. Lepas tu lah ni PKP kerja payuh. Ada 40. Ada 30. Masa PKP tu tahu rasa macam payah dengan SOP kedai apa ke? Nak kena ikut apa dah. Lalu saya fikir tahu saya berhenti kat situ kedai tu. Lepas tu dia saya minta kerja ni kerja terkosong ni dalam Facebook. Dia minta ni untuk sara keluarga lah. Sehari dia dapat berapa? Sehari dia tengok berdasarkan jualan lah. Sebab satu bekas ni dia bagi komisen RM2. Jadi sehari bisa habis berapa? Dan kadang-kadang 30 bekas. 30 bekas, 40 bekas gitu lah. Tapi musim sejak PKP ni kurang sikit. Penjual akan mula bergerak mencari pelanggan apabila pergerakan kenderaan berhenti kerana lampu isyarat merah atau jalan sesak. Menarik mengenai produk jualan mereka ialah bukan produk sekadar ada sahaja. Malah mereka menjual produk yang setanding dengan harga. Kalau boleh ikut SOP lah. Pasal kan musim COVID ni PKP kena ikut SOP lah. Ya, tapi kena jaga juga keselamatan jalan raya. Pasal kereta banyak kan. Tu yang kita nasihat jaga keselamatan. Betul lah, panas-panas pun kena jual kan. Sekali berjalan mereka akan membawa 6 hingga 10 gelas plastik atau bekas makanan iaitu cara kreatif mencari rezeki halal. Berdasarkan pemerhatian, jualan mereka nyata mendapat sambutan daripada pemandu-pemandu. Sejujurnya, tim edisi siasat pun sebersalah untuk ulas isu ini. Macam digenggam takut mati, dilepas takut terbang. Manakan tidak apabila soal keselamatan dan impak ekonomi akibat COVID-19 digabungkan sekali. Tapi, setuju atau tidak, apabila seseorang itu meniaga di jalanan, ia tetap memberi risiko kepada diri dan pengguna jalan raya lain. Dan atas kesalahan itu, kompaun menanti mereka. Namun soalnya di sini, jika itulah hukumannya, maka kehidupan mereka yang sedia terhimpit di PKP ini dihimpitkan lagi. Orang kata sudah kering terjemur pula. Sudah garing, kena ramas pula. Jadi apa nasib penjajah jalanan selepas ini? Saksikan. Majlis Bandaraya Seremban yang kami temui menyambut baik cadangan untuk menempatkan penjajah jalanan berkenaan di satu lokasi khas yang lebih selamat. Namun menurut Datuk Bandarnya, Datuk Zazali Salahuddin, keputusan terbabit memerlukan perancangan lebih teliti sebelum ia dapat dilaksanakan. Saya nanti akan ada keputusan daripada kerajaan negeri macam mana kita akan menangani isu ini. Ya, saya percaya akan ada pandangan dan cadangan yang win-win juga kepada peniaga dan juga kepada kerajaan akan kita buat pada masa akan datang. Tambahnya dari segi undang-undang, menjajah di kawasan lampu isyarat sememangnya menjadi kesalahan di bawah Undang-Undang Kecil MPS yang tidak membenarkan penjajah menjalankan perniagaan dalam lingkungan 9 meter daripada simpang jalan. Bagaimanapun pihaknya memahami situasi semasa yang berlaku ketika ini. Memaksa rakyat melakukan apa sahaja yang termampu untuk menjana punca rezeki. Sebagai kerajaan negeri yang prihatin, kita pun akul juga dengan arahan daripada Yang Amat Menteri Besar kita supaya peniaga-peniaga ni dapat mencari rezeki lah dalam kesusahan ni, dalam COVID-19 ini. Ramai orang susah. Ini salah satu cara
mendapat pendapatan. Ya. Apapun untuk penjajah jalanan di Kelantan, kerajaan negeri tiada larangan asalkan golongan berkenaan mengutamakan keselamatan. Exco Kelantan Wan Roslan Wan Hamad berkata kerajaan negeri memahami keperluan golongan itu mencari rezeki. Namun pada masa sama perlu memastikan tidak mengganggu orang awam atau pengguna jalan raya. Kerajaan negerinya tidak melarang. Cuma kita mengharapkan supaya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa belia, sukan dan NGO Kelantan berkata anak muda yang gigih mencari rezeki itu perlu mengikuti peraturan ditetapkan. Antaranya tidak menyekat kenderaan sebelum lampu isyarat merah menyala dan menghentikan jualan sejurus kenderaan mula bergerak. Peniaga juga dimestikan tidak terlalu rapat dengan pemilik kenderaan atau pelanggan. Selain memakai sarung tangan dan pelitup muka bagi mengelak sebarang jangkitan. Sehingga kini kerajaan negeri Kelantan tidak menahan atau melarang remaja yang berniaga di jalanan walaupun tanpa lesen tertentu kerana tidak membuka gerai atau sebarang kedai secara kekal. Sebelum ini, keputusan Kerajaan Negeri Terengganu melonggarkan sementara kepada penjajah jalanan, terutama penjual jeruk di kawasan persimpangan lampu isyarat. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan harus dipuji. Sikap keterbukaan itu membuktikan pihak berkuasa sebenarnya perlu dan boleh cakna dengan perik getir orang ramai, khususnya yang terkesan akibat pandemik yang sedang melanda satu dunia ketika ini. Umpama hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Susah rakyat sama dipapah, maka hubungan marhain dan pemimpin pasti kekal utuh. Cukuplah 30 minit kita bersiaran, tamatlah cerita dunia disulam pelbagai warna dan peristiwa meskipun matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Bagai ulat nangka terhempas ke batu. Kenapa masih ada individu berhati dan berkepala batu? Ingat, sekali terciduk, pasti terlingkup. Sebarang maklumat, aduan atau info bersesuaian untuk edisi Siasat Bongkar, boleh email ke edisi-siasat@ntv7.com.my. Saya hos anda pada malam ini, Susila Ida Yaakob. Edisi Siasat melabuhkan tirai. Assalamualaikum dan selamat malam.